Astaghfirullahaladzim la ilaha illa anta astaghfiruka wa ala abdika wa ala ahdika wa ahdika mastaqam. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahadah هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata sebenar-benar syukur, yang mana syukur yang hadir dari hati yang sedar akan bahawasanya segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal dan ketaatan, adalah untuk menterjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Ini Allah bagi kita iman untuk kita merasakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Wa rabbaka fakabbir. Tapi bagaimana nak merasakan tanda-tanda kebesaran Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Bagaimana nak mengenal Allah kalau kita terhijab dengan kehidupan kita? Antara penghalang besar untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah diri kita, hidup kita. Iaitu alam aghiyar, kebendaan. Sebab tu kita alhamdulillah dalam perjalanan yang panjang, kurang lebih masuk 4 tahun dah, 2019 start, yang mana ikut PKP yang start, ikut pengajian hakikat kehidupan Dan sebelum tu pun pengajian ni pun berjalan start daripada 2014 lagi sebenarnya. Kehidupan ini kita syarahkan, kita cuba hayati, kita cuba mendalami perbahasan hakikat kehidupan. Kita cuba menyingkapi perbahasan-perbahasan, permasalahan-permasalahan kehidupan. Tujuan apa ni mas sekalian? Tujuannya adalah untuk kita keluar daripada hijab yang mana kebendaan menutup kekuasaan Allah. Sebab tu kita bahas hakikat kehidupan. Ada satu perbahasan yang mana kita membongkar, kita menyingkap, kita mengupas, kita mentaksirkan perbahasan tentang kehidupan bersandarkan kepada kebenaran. Dan alhamdulillah berkat istiqamah kita duk kekal, duk dalam memahami kehidupan,
maka Allah SWT perkenan dengan izinnya, dengan rudat dan iradahnya, maka hari ini Allah SWT izinkan untuk kita mendalami kehidupan kita dengan ilmu yang menjadi kewajipan bagi semua mukallaf. Malah dalam kedudukan wajib, fardu ain dan kewajiban, ianya menjadi wajib bagi segala kewajiban, yakni ilmu tentang Allah, tauhid. Dan hari ini alhamdulillah, pada tarikh hari ini Allah takdirkan bermulanya perbahasan kita yang di tangan jemaah semua dan yang ada di online. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk mendalami kehidupan kita dengan perbahasan sejarah dan kupasan pendekatan akidah sifat 20. Ini perkara dan perbahasan yang sering kali kita dengar, perbahasan sifat 20. Malah dalam aliran ataupun kaedah tauhid manhaj Asy'ariyah Al-Maturidiyah, maka sifat 20 ini adalah pegangan dan perbahasan Nusantara. Nusantara kita memang berpegang kepada perbahasan sifat 20. Cuma mutaakhir ini ada perbahasan-perbahasan yang cuba untuk menafikan perbahasan ini. Kewujudannya seakan dipersoalkan, kan? Seakan ianya umpama rekaan. Walhal ianya adalah perbahasan yang diilhamkan oleh Allah, oleh perjalanan para ulama tentang kehidupan juga. Nanti kita akan belajar sebab tu di sini sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, syukur pada Allah, berkat kesabaran, maka Allah pertemukan, bila kita nak mencari ilmu, Allah pertemukan guru yang benar dalam membawa ilmu. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kitab yang dikarang oleh Datuk, insyaAllah Datuk Amin, dia jadi ketua jabatan tu, tuan guru saya Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan, yang ni pengarang kepada kitab yang kita bacakan ni. Alhamdulillah pengarangnya masih ada lagi. Dan sampaikan Dr. Nik Muhammad Syukri menyampaikan salam kepada semua jemaah sekalian dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau mengatakan salam rindu pada semua. Masya Allah, jumpa pun tidak, rindu sudah datang. Inilah dipanggil rantaian ataupun silah leluhur rohani. Dan beliau sangat menggalakkan. Bila saya minta izin kepada beliau, dia ni guru saya yang Allah takdirkan saya sambung pengajian dalam Master Usuluddin, dan Allah pertemukan dengan guru yang pakar, yang orang kata apa, pergi kepada sumber. Kita lalu dengar perbahasan sifat 20, tapi tak tahu ujung pangkal mana sejarah. Sekali Allah datangkan seorang guru yang mahir kaji tentang sejarah terus. Dan saya bagi tahu awal, pengajian ni berat. Saya bagi tahu awal. Dan kita pun dah mulakan juga di surau tempat Tuan Syekh kita, Tuan Mizi kita. InsyaAllah bulan ni dah. Jumaat ni dah. Jumaat ni pun kita mula, Jumaat minggu ketiga dan keempat. Itu lagi dah mukadimah dah. Tapi yang official dan official juga tempat Syekh Mizi kita. Boleh buat tuan. Mana ada ruang lagi. Muslimat boleh beranjak sikit. Yang mana boleh beranjak? Ini petanda baik sekalian, permulaan. Bukan kata kita baru nak bermula. Kita dah berjalan jauh, tetapi boosternya bila kita nak mendetail, nak mendalami. Sebab tu kadang-kadang kita hari ini mencari kaedah untuk mendalami kehidupan. Boleh. Minta muslimat tak kuasa anjak ke sana, bagi ruang. Hajah Betty boleh duduk sini. Jadi insya-Allah, dan kita pun ubah orientasi kita. Sebenarnya sini saya menghadap kiblat ni. Dia menghadap kiblat. Kiblat kita ke sana. Alhamdulillah. Dan insya-Allah doakan. Dan kita pun dah perancangan untuk lebar luaskan tempat ni. Plan pun semua dah ada. Usaha bimbang dia akan menjadi pusat pengajian di sini. Dan di sini banyaklah. Dan antara perkara yang Dr. Nik Muhammad Syukri sampaikan, dia nak sangat jumpa, dan insya-Allah satu masa nanti kita akan
setkan satu perjumpaan. Dan saya tadi dapat ilham, insya-Allah manakan Jabatan Usuluddin. Banyak universiti, cuma kita nak tengok mana yang kita boleh attach rapat. Allah tadi kan, saya ialah masih belajar lagi dengan Jabatan Usuluddin di USAS Sultan Alan Shah. Dan saya kira kita akan buat satu program dipanggil CSR, Corporate Social Responsibility University. Tapi kita nak biar rapat universiti ni dengan rakyat, dengan masyarakat tu biar membumi, biar rapat. Jadi lepas ni mungkin kerjasama dengan universiti USAS nanti. Jadi kita akan bawa Dr. Nik Muhammad Syukri, Tuan Guru sendiri untuk datang untuk memberkati lagi majlis. Dan kita nak biar masyarakat biar dekat dengan universiti. Jadi kita nak source ilmu yang benar kan. Jadi mana lagi kalau tidak di universiti. Itu antara yang authority lah, yang berautoriti, dan yang berautoriti. Dan Alhamdulillah, dan ini satu ruang dan peluang yang kita mesti gunakan sebaik-baiknya untuk kita mengembang luaskan pemahaman kita, mendalami tentang pemahaman kita, terutamanya tentang akidah. Yang mana akhir zaman ni jemaah sekalian, perlu diingat, perlu ditanamkan, serangan yang paling besar yang berlaku sekarang ini adalah serangan akidah. Dia takkan serang pada amalan. Amalan perbuatan ni ianya adalah satu perkara yang akan rosak dengan sendirinya apabila akidahnya hilang. Maka kalau serang amalan, tak rosak lagi kehidupan. Tapi kalau serang akidah, beramal pun tanpa ada ertinya, tak ada erti. Jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Taala. Cikgu apa? Cikgu Afifi. Rasa boleh tukar dengan Puan Siti Taria. Boleh tukar kot. Biar cikgu duduk sebelah suaminya. Okey. Dia tak turun darjat tak apa. Bukan kata makam belakang, tak ada. Ni mudah-mudahan semua yang hadir ni dan yang menuntut semua Allah angkat darjat makam ni. Amin ya rabbal alamin. Niat datang mengaji jemaah sekalian, jauh ni, lagi jauh lagi bagus. Lagi lama tunggu lagi bagus. Kita bagi lama sikit tunggu kan. Dia tak tahu susah ngaji tauhid ni. Semua niat mengaji akidah tauhid terutamanya memang Allah angkat darjatnya. Yang susah Allah permudahkan, yang sempit Allah luaskan. Sebab tu dia kena melalui kesusahan, sebab nak nampakkan kekuasaan. Saya melalui perjalanan kesusahan. Dr. Syukri antara yang saksikan. Tuan Guru saya, ulang-alik kan. Dan saya sangat berbesar hati dan terima kasih kepada beliau kerana membenarkan saya untuk memanjangkan ilmunya, hasil karyanya. Takut juga kalau dia jawab tak layak, tak payah. Maknanya ngaji pun tak habis, tak lepas. Contoh kan, bagi habis dulu ngaji. Tapi Alhamdulillah Tuan Guru kita sangat berlapang dada. Dan beliau pun kenal anak muridnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau kenal. Dan saya harap keberkatannya sampai susu galuhnya tak terputus. Mudah-mudahan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik mas sekalian, kata penulis muka surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kata Tuan Guru saya, Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan, ini orang Patan. Akidah adalah tumpuan utama wahyu ilahi kepada setiap Nabi. Penumpuan diberikan supaya setiap umat selamat dan sejahtera dalam kehidupan mereka sepanjang zaman. Sirah mencatatkan bahawa Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun berada di kota Mekah semata-mata bagi membentuk akidah dalam masyarakat jahiliah ketika itu. Mukadimah ini dimulakan bahawasanya penekanan wahyu ilahi kepada setiap Nabi, yang tumpuannya adalah akidah. Bagaimana yang kita mulakan tadi, serangan yang besar bila ia jadi tumpuan, maka serangan dia tertumpu pada perkara yang menjadi tumpuan. Dan 13 tahun berada di kota Mekah semata-mata bagi membentuk akidah dalam masyarakat jahiliah ketika itu. Olehnya demikian, akidah yang teguh dan mantap menjadi dambaan kepada setiap manusia yang bergelar dirinya sebagai mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hari ini tiada perkara lain yang kita dambakan. Amalan yang mantap, amalan solat yang mantap, puasa yang mantap, zakat, semualah amalan sunat yang mantap,
itu dapat dirasai hanya melalui akidah yang mantap. Kalau selagi akidah kita tidak mantap, maka amalan kita tu akan seperti ada kekosongan, ada kepincangan. Silai bulan, kita mempersoalkan pula, aku dah solat, kenapa hidup aku susah? Nampak? Aku tolong orang, kenapa orang tak tolong aku balik? Nampak? Aku susah payah mengaji, tengok Allah uji aku berkali-kali. Apa yang tak kena dalam hidup aku? Sebenarnya jemaah sekalian, amalan yang kita lakukan itu selagi mana tidak bersalahan dengan fiqh yang manhajnya, insya-Allah semua tu kita boleh nampak dengan jelas. Lahiriah ni kita boleh nampak. Kalau salah, contoh solat, rukuk salah, kita boleh nampak. Sujud salah, kita boleh nampak. Qauli salah, kita boleh perbetulkan. Tapi kalau akidah salah, nak nampak kat mana? Tapi kesan kepada perkara itu adalah amalan kita rasa macam tak fit, tak solid, rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Maka di situ adalah kemantapan akidah yang perlu diperbahaskan semula. Dan perbahasan akidah tidak boleh menjadi perbahasan berkala. Dia kena perbahasan setiap masa. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Setiap hela nafas kena perbahaskan akidah 24 jam. Kalau solat ada waktunya. Kalau zakat ada waktunya. Kalau puasa ada waktunya. Kalau amalan yang lain ada waktu. Tapi akidah setiap waktu. Nah, maka ia menjadi dambaan. Memang kita harapkan dalam pengajian ini sehingga Allah gunakan, ya Allah berikan aku akidah yang mantap dan teguh, agar kita dapat mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan di kehidupan akhir zaman yang begitu mencabar akidah kita, atau bahasa mudah mencabar kepercayaan kita, mencabar hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Elok-elok dah yakin Allah tu Maha bagi rezeki, tapi bila tengok hidup kita macam tak menentu je, dah mula kita pertikaikan, ragu dalam hati. Tapi kalau tak dirawat, lama-lama terkeluar dan dizahirkan, hancur amalan kita. Dia tunggu kita keluar daripada mulut dah. Lisan ni habis, kita memang jadi kufur jali, kufurnya nyata bila kita nyatakan dengan lisan, ataupun syirik akbar. Kalau dalam hati tu mungkin kita boleh kira lagi, itu pun tak boleh sebenarnya, berbahaya. Inna syirka la zulmun azim. Sangat berat syirik itu, kezaliman yang besar. Baik. Akidah adalah kunci kebahagiaan seorang hamba Allah SWT di dunia dan di akhirat. Tanpa akidah yang benar, tepat dan jelas. Nah, ini kata kunci yang mesti kita garis bawah di situ. Benar, tepat dan jelas. Akidah yang benar, akidah yang tepat, akidah yang jelas. Benar itu mesti membawa kepada tepat. Tepat mesti membawa kepada jelas. Bila benar, tepat dan jelas, maka itulah kebahagiaan pun datang. Nah, maka tiga perkara besar ni perlu dikupas. Benar bagaimana benar, tepat bagaimana tepat, jelas bagaimana jelas. Nah, maka segala amalan yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT sekiranya tiga-tiga perkara ni tidak ada dalam hidup kita. Sebagai amalan sebagai seorang suami, kalau dia menjadi seorang suami yang tidak benar akidahnya, tidak tepat akidahnya, tidak jelas akidahnya, maka amalannya bimbang, tidak diterima. Apa ciri amalan tidak diterima? Tak ada kepuasan. Ciri amalan diterima adalah hati kita puas. Allah bayar kita puas hati. Susah macam mana ni? Ni relatif. Kesusahan adalah relatif. Hasil kesusahan itu dia dapat apa? Susah mengaji, payah menunggu, berhabis duit, berhabis masa. Orang kata apalah kamu ta'asub sangat ni. Kalau bahasa ta'asub ke, datang pula dia ta'asub cari duit, tak kira pula. Tapi orang tengok kita susah payah, tapi relatif. Dia bukannya confirm kita akan susah. Sekiranya kesusahan itu benar dan tepat dan jelas akidah kita, kesusahan itu disertai dengan kesenangan. Fa innamal usri yusra. Janji Allah tu pasti bersamanya kesenangan. Tapi kalau kesusahan yang tidak berserta dengan benar, tepat dan jelas, maka pengakhirannya atau penggandingan kesusahan
adalah kekecewaan. Fras. Sia-sia jadi suami, sia-sia jadi isteri. Berapa ramai isteri hari ini, isteri yang tersakiti. Betul tak? Saya dah give up jadi baik, Ustaz. Sangat bagi muka kat suami. Jadi kalau kali ni saya nak bagi kaki je kat suami. Saya tak nak bagi muka lah. Alhamdulillah. Allah. Nah, itu tidak tepat lah tu. Tidak benar, tidak tepat, tidak jelas. Amalan ditolak. Nah, ilmu akidah Islamiyah merupakan ilmu yang amat penting berbanding ilmu-ilmu Islam yang lain. Nampak? Ini Tuan Guru jelaskan. Kalau nak buat perbandingan di saat bertembungnya, di mana kepentingan, maka di sinilah meletakkan lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain. Nah, kerana ia membincangkan prinsip asas secara menyeluruh ke arah mengenal Allah serta sifat-sifatnya. Disebut akidah, dia meliputi yang pertama, mengenal Allah serta sifat-sifatnya. Kedua, tentang Nabi dan Rasul dan tempat kembali segala makhluk setelah mati, iaitu yaumul akhirah. Bagi memenuhi kepentingan tersebut, para ulama sepanjang zaman turut menampilkan karya masing-masing dalam berbagai bentuk keperluan seperti kitab, bait, syair, buku dan sebagainya. Nah, dalam perbahasan kita jemaah sekalian, kelebihan dalam pengajian ini adalah kaitan dan kita akan faham tentang karya-karya. Sebab lahirnya perbahasan ini adalah daripada kajian karya-karya akidah. Kajian karya-karya akidah. Nanti kalau kita nampak waktu perbahasan yang ke depan, nanti kita akan nampak karya-karya akidahnya disebut satu-satu. Tinggal lagi kita lah nak mendalaminya pula. Pergi search, tengok PDF, cari kitab tu. Tinggal lagi dalam ini dirumpunkan, disekalikan. Dan kita sebagai orang yang menuntut ilmu talibul ilm, menjadi sebagai tuntutan kita untuk terus mengkaji dan menggalinya, mendalaminya. Baik. Kini umat Islam terdedah kepada pelbagai cabaran fahaman luaran dan dalaman yang menguji akidah mereka. Umat Islam perlu kembali kepada akidah keimanan kerana ia merupakan jalan tunggal bagi mendekat diri kepada Allah yang Maha Esa. Baik. Maka berbalik pada tadi, cabaran akhir zaman. Kini umat Islam makin penghujung zaman, makin cabaran akidah makin pekat. Nak tak nak, kena balik pada akidah. Beramal ni dah cakap saja amalan. Orang kata macam-macam amalan dah sekarang. Nah, ni di depan saya, alhamdulillah ada yang membeli, yang belikan ni pusat perubatan ini daripada almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Amalan ni macam-macam ada. Tinggal nak buat tak buat. Tapi asas kepada amalan adalah akidah. Kalau beramal tapi tidak benar, tidak tepat, tidak jelas, maka ayat apa pun tak jadi. Latihan amalan adalah untuk meluruskan atau memantapkan atau menguatkan akidah. Tapi kalau kita terus mengaji pasal akidah, automatik amalan kita akan tersusun dengan baik, insya-Allah. Itu kaedah dia. Ini memang ada jual boleh beli, tapi ketika dapatnya melalui guru. Itu kaedah dia. Insya-Allah. Sebab tu antara amalan yang saya kongsikan nanti melalui kitab yang kecil ini, tapi ketika saya dapat ni daripada Tuan Guru sendiri. Macam buku ni lah, ada jual kat Shopee semua kan. Tapi cara dapat tu lah. Ni beli ni kerana ada arahan, ada tuntutan. Dia jadi lain. Baik. Mereka perlu membersihkan daripada segala kekeliruan menerusi mengenal Allah SWT serta sifatnya, kerana ia merupakan bahagian terpenting dalam pembinaan iman berasaskan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayat di sini kata bawah atau kata gariskan di bawah membersihkan. Beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Bersih daripada apa? Kekeliruan. Bukan tak tahu, tapi keliru. Tapi keliru tu daripada tak tahulah. Kalau dah tahu tak ada keliru. Okey, baik. Maka membersihkan daripada kekeliruan menerusi, maka mana nak hilangkan kekeliruan? Kembali mengenal Allah. Kembali kita mengenal Allah serta sifatnya. Kerana mengenal Allah ni menjadi bahagian terpenting dalam pembinaan iman. Dalam nak membina iman ni,
adalah dengan mengenal Allah, kerana ianya perkara asas kepada pembangunan pembentukan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW mafhum hadis, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak memperbarui iman kami? Min aksiru min qawli la ilaha illallah, dengan memperbanyakkan kalimah tu thayyibah la ilaha illallah. Tuntutan kalimah la ilaha illallah bukan pada lisan, tetapi pada iman. Iman itu pada hati. Bagaimana nak bicara la ilaha illallah tapi kita masih keliru? Bagaimana nak bicara la ilaha illallah tapi kita masih banyak bercampur aduk dengan pemahaman-pemahaman yang tak betul akhir zaman? Maka cara untuk kita berbicara kembali dengan yang benar, maka kita kembali mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Ini nak meluruskan balik. Dan kita kena sentiasa memperbarui, kerana apa? Sebab keadaan iman kita turun dan naik. Turun dan naik. Tapi kita tidak boleh berserah kepada nak buat macam mana ustaz dah turun dan naik. Tak boleh. Sebab kita ada akal, kita ada iman yang Allah berikan tanggungjawab untuk menjaganya. Dengan apa? Dengan ilmu. Bila kita lazimi hidup kita dengan ilmu, maka syarat ataupun menjadi penyebab kepada terjaganya iman. Ciri ni ilmu yang benar yang awal tadi, benar, tepat dan jelas. Itu ciri yang telah digaris pandukan. 3 ciri itu. Baik. Mereka perlu berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, menerusi bukti-bukti dan hujah yang nyata, terang, tepat dan jelas, serta berpaksikan Al-Quran dan hadis berasaskan keterangan para ulama muktabar. Nah, hujah, tengok, mengenal Allah itu adalah disertai dengan hujah. Nah, hujah kerana ini melibatkan fahaman. Bila fahaman ni dia ada percakapan-percakapan, ada pandangan-pandangan, maka untuk mematahkan balik pandangan-pandangan itu adalah dengan hujah. Tapi hujah itu mesti berserta dengan dalil. Hujah itu mesti nyata. Jangan hujah yang tidak berasas. Kadang-kadang orang bagi tamsil yang tak kena. Salah, kalau salah faham tentang Allah, dia pergi letakkan pada sifat yang tak sepatut pada Allah. Jadi hujah tu tak kena, tak nyata. Kedua, terang. Tak boleh berselindung-berselindung. Dia tak ada memahami tentang Allah mengenali sehingga kita tak jelas. Dia berahsia-rahsia, tidak. Dia kena terang, tepat dan jelas. Berpaksikan Al-Quran dan hadis dan keterangan para ulama muktabar. Nah, perbahasan ulama muktabar inilah akan zahirnya lahirnya kitab-kitab yang perbahasan-perbahasan yang menyokong pada perbahasan akidah. Baik, Tuan Guru Dr. Nemat Syukri terpanggil untuk bersama-sama membanting tulang, berkongsi segala ilmu dan pengalaman yang ada. Beliau ni seorang yang mahir dalam bidang akidah di masjid. Pengalaman beliau ini secara bilhal lah keadaan. Saya berguru dengan beliau sendiri. Secara lahiriah saja, masuk kelas ni tak bawa kitab, tapi mengajar tentang karya kitab ni. Karya-karya akidah ni besar. Fiqhul Akbar, tentang kitab yang besar, kitab Tauhid, Asy'ariyah, Maturidiyah, Maqalah Islamiyah. Besar-besar lah kitab-kitab. Duduk macam ini. Saya tak tahu nak mengajar apa. Tanya apa yang tahu. Itu. Kalau setara tanya apa yang tahu tu, kita tabik spring kan. Dan di saat dikupas, disyarah, Masya Allah, memang Allah bagi ilham. Saya kira itu satu kelebihan kat beliau lah. Banyak kajian-kajian beliau sebenarnya kalau kita dalami nanti banyak. Antaranya beliau mengkaji semula asas akidah Tauhid 3. Pernah dengar Tauhid 3 kan? Tauhid 3. Nanti kita ada bincang dalam ni. Siapa yang pengasasnya dari mula, Imam Ibn At-Tamiyah, macam mana. Dia kaji sejarah. Bila kaji sejarah ni penting. Jadi itu antara pengalaman saya sendiri berdepan dengan beliau.
Dan syarah kitab tu macam gitu je. Tengok, syarah terus. Masya Allah. Ni benarlah bila katakan berkongsi segala ilmu dan pengalaman yang ada. Benar. Saya menyaksikan. Walaupun tidak panjang masa saya dengan beliau, tapi hubungan rohani itu rasa. Sebab kita memang kalau duduk lama tu memang kita tak ada masa. Tapi bila Allah beri masa, kita kena minta Allah Ta'ala bukakan segala apa kefahaman yang kita perlukan. Dan Masya Allah, tabarakallah, maka di situ saya berpengalaman, berpeluang, saya pula berpengalaman dan berpeluang menyaksikan tentang perbahasan beliau sendiri. Masya Allah. Manakah tidak, ketika kitab-kitab disyarahkan, duduk belakang begini, dia tunjuk-tunjuk macam itu. Kemudian syarah balik sejarah, buka tarikh ni, ulama' ni wafat bila, ulama' ni wafat bila. Ini kaji balik ulama' ni siapa dulu. Allah, saya dengar pun tengok. Tak kerti lagi bab tu kan. Tapi hebatlah, betul lah tu. Jadi bersyukur Allah pertemukan dengan guru begitu. Begitu juga kalau dalam bab qiraat pun Allah pertemukan dengan guru pakar juga. 7 qiraat, 14 riwayat, insya-Allah. Baik. Jadi berkongsi kepada masyarakat awam, membantu masyarakat awam mendalami konsep akidah sifat 20. Di sini tengok penekanan tentang konsep. Apa maksud konsep? Kaedah. Kaedah. Kaedah ataupun dipanggil sistem. Kita kena faham sistem. Sebab tu sistem ni adalah dibangunkan. Dia adalah yang dibangunkan. Ialah pendekatan yang berpandukan Al-Quran, Sunnah dan pandangan para ulama yang muktabar. Jadi kalau orang kata sifat 20 ni apa? Pendekatan yang berpandukan Al-Quran, Sunnah dan pandangan para ulama yang muktabar. Dengan lebih mesra manusia buku sifat 20 digarapkan dalam perbahasan yang kita sedang mula untuk menelaah ini adalah sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Jadi di sini ada satu kelebihan yang mana kita belajar tentang sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Dan buku ini, kata beliau, buku ini sesuai. Walaupun kalau kita baca tengok ilmiahnya, tapi dia sesuai. Sesuai dimiliki oleh setiap individu bergelar Muslim, khususnya masyarakat awam yang masih kurang memahami akidah secara tepat dan jelas. Baik, di sini ulang lagi sekali. Kurang memahami akidah dari tepat dan jelas. Bukan kata tak tahu. Kita kalau tanya semua orang, semua tahu tentang Allah, kan? Ingat kau seorang dia tahu. Oh, buat tahu tu syarah bagi kat dia. Tapi tepat dan jelas tu. Kita boleh menembak, tapi nak jadi sniper supaya tak habis peluru. Jadi buku ini membantu kita yang dah tahu ataupun yang nak ambil tahu atau nak mendalami secara tepat dan jelas. Di sini bila saya tengok tepat dan jelas tu adalah apabila dikaitkan dengan syarahan sejarah. Jadi kita tak ada orang tanya sebab apa, saya ikut je. Saya ikut je. Dia tak ada ikut-ikut sebenarnya dalam Islam. Dia tak ada taklid buta. Maka ada kena usaha dan ikhtiar untuk kita sekurang-kurangnya mencari jalan sehingga kita tidak timbul kekeliruan, sehingga tidaklah kita akan persoalkan tentang reka-reka. Dan itu yang bahaya tu. Sebab akan ada satu golongan yang akan pertikaikan. Jadi kalau kita tak faham dengan tepat dan jelas, bagaimana kita nak mempertahankan, walaupun kita tak mampu nak menghuraikan, sekurang-kurangnya kita mempertahankan. Itu yang penting, ya. Baik. Jadi menurut kitab pengajian ini, tepat dan jelas itu terbagi pada 4. Yang pertama, memahami kembali, memberi tumpuan sepenuhnya kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Kita kembali kepada tumpuan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua, menerangkan sejarah perbincangan tentang sifat-sifat Allah. Tengok ayatnya, sejarah perbincangan. Saya dapat pengajian ni, saya lega betul. Memang secara personally saya lega sungguh. Sebab menjawab kepada bila orang tanya
soalan bila mula? Bila mula, bila start? Kat mana ni? Kita tak tahu. Bila tak tahu tu, itulah kau. Memanglah, kerana tak semua orang bertanya macam itu. Tapi sekurang-kurangnya bila ada ilmu ini sejarah perbincangan ni, maka kita memantapkan lagi kepahaman. Memantapkan lagi kepahaman. Tak? Allah. Ada ruang lagi ni. Potong tak? Tak. Boleh. Ada lagi ruang. Memang tu ustaz tengah. Masuk tak? Kucing tidur. Orang ngaji tahu dia tidur. Ni makan fanak dia panggil. Ni fanak bilah. Kucing lena dengar pengajian tauhid. Ustaz, bagi laluan. Alhamdulillah. Fadal Ustaz, fadal. Ada lagi. InsyaAllah. Fadal Ustaz. Alhamdulillah. Masih. Madam jadi pahala pada arwah tok saya. Tongkat ni. Start nak mengaji ni. Nak start mengaji ni. Abang saya jumpa tongkat tu. Timbul. Padahal rumah ni dah kemah dah. Tongkat tu. Tongkat tu. Ini daripada buluh ni. Senang nampak ni. Pada ruas buluh. Ni tempat ni tempat mengajar ngaji. Orang panggil sini wak kari. Kalau dia pelajaran bahawa tempat ni orang sebut wak kari tu, kenal lah. Kan? Kalau tempat jumpa beliau lagi lah. Mana duduknya alif, mana duduk lam, sudah dia faham macam itu. Saya tetap ambil lah ilmu tu. Tak apalah. Tu perbahasannya gitu. Baik. Yang kedua tadi, menerangkan sifat sejarah perbincangan atas sifat-sifat Allah SWT, juga kemunculan, nampak ni, kemunculan dan perkembangan perbahasan sifat 20 secara terperinci. Masya-Allah. Terperinci ni penting ni. Sejarah permulaan tu, pencetus ni. Baik, yang ketiga menerangkan 41 sifat. Ni kita akan masuklah antara pembahasan kita kaji sifat juga, sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah SWT secara tafsili. Ni tafsili ni terperinci berasal Al-Quran, hadis dan penjelasan para ulama akidah tasawuf dan tafsir pilihan sepanjang zaman. Ini kelebihan tuan guru kita Dr. Syukri. Beliau boleh menggabungkan perbahasan pada karya-karya yang paling lama sehingga yang sekarang. Nanti jemaah boleh tengok nanti susunan antara terjemahan karya-karya. Masya-Allah. Tinggal larat tak larat saja kita nak baca satu-satu kitab. Siap tulis muka surat lagi. Berapa muka surat? Kita ni berapa muka surat? Allah. Kita sekarang pakai ambil sajalah. Alhamdulillah. Pakai makanlah, pakai sama-sama makan. Dan yang keempat, merungkai isu-isu yang mencabar akidah sifat 20 seperti akidah Tauhid 3. Ini kata Tauhid 3 ni. Anjuran golongan Salafiyah. Ini yang kita akan, ini antara perkara yang timbul juga jemaah sekalian. Cabaran ni kita akan bincang pada bab yang akhir nanti, tak silap saya. Baik. Akhir kata Tuan Guru Dr. Syukri mengatakan mudah-mudahan buku ini mampu memberi kefahaman dan penjelasan yang bermanfaat dan meleraikan segala kemuskilan. Ini paling penting ni. Tujuan kita mengaji ni, kita tak nak makin keliru. Kita nak terlerai segala kemuskilan tentang akidah para pembaca kita semua. Sekaligus menjadi panduan untuk mengenal Allah SWT dengan segala sifat serta keagungannya, menyimpang dari sebarang kecacatan dan kesalahan, insya-Allah. Semoga dengan mengamalkan intipati buku ini juga kita sama-sama mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Maka akhir kata Tuan Guru, mudah-mudahan usaha beliau sampailah kepada seluruh ahli keluarga beliau yang telah bersusah payah memberikan sumbangan jasa dalam beliau menyelesaikan PhD beliau, ahli keluarga isteri Tok Cik Wan dan seluruh keturunan beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan ditempatkan di kalangan orang yang soleh dan solehah dan dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
Tuan Guru Dr. Masakari Ardai atau Nik Muhammad Syukri Nik Wan. Beliau ada orang Patani, dan beliau juga dalam mengajar, beliau korbankan masa berulang daripada Patani ke Kuala Kangsar. Ada waktu ni. Kadang-kadang beliau beritahu saya kena kejar waktu border gate tutup. Dalam seminggu tu ada waktu dia kena berulang balik ke Patani, patah balik sini. Beliau pun seorang yang gigih lah dalam mengajar ni. Dan sekarang kita ambil peluang yang saya kata tadi, beliau ada Ketua Jabatan Usuluddin USAS. Dan saya kira nanti sampai masa nanti insya-Allah kita akan buat program bersama Rough Academy ini dengan Jabatan Usuluddin untuk bertemu dengan masyarakat. Biar universiti turun ke lapangan. Mencacat saya mudah-mudahan jadi salah seorang antara yang penyambungnya lah. Apatah lagi berjumpa dengan Tuan Guru sendiri, dan beliau mengizinkan, insya-Allah mudah-mudahan pengajian ini mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini seterusnya, nanti saya tak baca ni, anda semua, tuan-tuan semua, jemaah sekalian boleh baca. Dan kitab pengajian ini juga telah mendapat kata penghantar khas daripada Datuk Dr. Hafidh Al-Akid. Ya. Tuan Guru saya kata apa? Beliau sendiri WhatsApp bertanya, minta, dan alhamdulillah Datuk Dr. Hafidh Al-Akid perkenan untuk menjadi kata pengantar kepada kitab ini. Ya. Dan di sini kalau kita lihat, Mas sekalian boleh baca sepintas lalulah kata-kata pengantar ni. Kita boleh nampak bagaimana sejarah bermula sejak dahulu lagi, secara lazim yang beragama Islam sejak 13. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah berakidah Asy'ariyah, kalau ada bahasa Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Dan kemunculan Mujaddid Al-Sanusi. Ini Mujaddid ni. Antara maksud Mujaddid ni pembaharu. Pembaharu tu kata Mujaddid. Pembaharu ni bukan buat yang baru, tetapi bagi nafas baru. Mujaddid. Kalau tanya siapa pengasas kepada susunan sifat 20, bukan pengasas pada sifat 20. Itu kena faham. Sebab perbahasan tentang kalam ni sudah wujud pada zaman Al-Imam Abu Hanifah. Yani Fiqhul Akbar, kitab awal tu dah start perbahasan ilmu tentang sifat Allah. Dan bertembung dengan golongan Mu'tazilah yang menolak sifat Allah. Setiap karya-karya akidah pasti akan menjawab kepada perbahasan sifat Allah. Maka kalam, sama', basar itu banyak sudah dibahaskan dalam karya-karya yang sebelumnya. Ya? Dan juga perbahasan tentang Al-Quran kalamullah. Ya? Kerana Mu'tazilah ni menolak Al-Quran tu kalamullah, sifat. Sebab pertama asas dia kata Allah tak ada sifat. Dia tolak terus. Cuma bahaya dia bila kata Allah ada sifat ni, dia akan memisahkan kita untuk ingat Allah. Akhirnya dunia ni memang tak ada kena mengena dengan Allah. Tu halus masuk perkara-perkara itu. Jadi perbahasan tentang sifat 20 ni sangat diperlukan apabila era kemodenan ni yang menggunakan akal ini mampu diimbangi semula, terutama oleh Imam Asy'ariyah, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, yang mana Allah berikan beliau faqih dalam menyeimbangkan akli wa nakli, akal dan nakal. Ini baik. Maka itu kata-kata pengantar ni, itu boleh baca sampai ke usaha 14. Itulah daripada Timbalan Pengurusi Jawatankuasa Tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam dan Fellow Pusat Pengajian Islam Oxford, usaha 14. Alhamdulillah. Baik jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kena ajukan kelam macam ni, silakan. Memang terbuka. Hari-hari alhamdulillah full house. Ke ada yang duduk kat tangga? Ada. Atas lantai dia, atas lantai. InsyaAllah. Ke sambil makan dia, sambil makan. Daji betul sambil makan. Belakang sambil dengar. InsyaAllah.
Alhamdulillah. Baik, kita masuk sikit pendahuluan. Muka surat 15. Oh, okey. Saya bukunya full, betul lah. Ini yang semua yang baru ni kan? Ustaz yang baru. Tak. Ni yang first. 2021 orang. 2022. Ni second piece. Kalau ni maknanya penerbit masih simpan yang ni. Ni 20. 21. Cetakan sama 21. Oh ya. 22. Tapi isi sama kan? Lebih kurang. Beza sikit lah. Ada yang tambah. Ini semua yang dapat edisi? Pendek sikit. Ya. Ya. Yang wakaf? 2021. Okey, yang beli? Yang beli sama. Oh. Dia baru tu dia tipis sikit. Tak apa. Jadi yang beli betul buku surat 15 pendahuluan. Betul? Okey, baik. Baik. Yang wakaf surat 10. Okey, tak apa. Kita masuk dalam bab pendahuluan. Pendahuluan. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sejak alam roh lagi manusia sudah mengaku dan bersaksi terhadap ketuhanan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebaik saja roh-roh keturunan anak-anak Adam AS dikeluarkan dari sulbi mereka sebelum dihantar ke alam dunia sebagai seorang manusia yang memiliki roh dan jasad. Peristiwa ini direkodkan dalam kitab Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukannya demikian itu supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Al-A'raf ayat 172. Ayat ini jemaah sekalian menjadi saksi, menjadi penyata kepada penyaksian, yakni keturunan Bani Adam dengan janji dengan Allah. Makna bila lahir saja di alam bumi ini, alam dunia ini, maka semua dah tahu, roh, jiwa tu dah tahu sebenarnya. Tinggal lagi bila masuk ke alam jasadi, maka bertembung dengan nafsu. Nah, nafsu ni lah yang akan cuba mendinaikan, menolak. Jikalau tidak kuat jiwa kita untuk menapis serangan nafsu tersebut, maka kita akan terjebak, terjerumus kepada kerosakan. Tapi kalau kita kuat untuk membangunkan hati kita, jiwa kita dengan kebenaran, dengan tepat dan jelas, maka nafsu akan ditundukkan. Tunduknya nafsu itu adalah semata-mata hanya senya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan tunduk sebab amalan kita. Tak ada satu amalan pun boleh menundukkan nafsu dengan kita beramal sendiri. Amalan yang boleh menundukkan nafsu itu adalah kembali mengenal Allah. Kenalkan nafsu kepada Allah, maka tunduklah dia. Itulah dia, jemaah sekalian. Ya, ini kita belajar tentang sifat-sifat kebesaran Allah. Baik, tujuan utama diciptakan manusia adalah untuk beribadat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana Allah SWT menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku.
yakni beribadah kepada Allah SWT tidak akan berlaku kecuali dengan niat yang jelas, iaitu sengaja beribadah hanya kepada Allah. Niat yang jelas. Disebut tentang ibadah itu bermula dengan niat. Inna a'malu bin niat. Maka ulama mensyaratkan ibadah pecah pada dua, ibadah khusus ya, ibadah umum ya. Ibadah umum itu juga tertaluk pada niat, walaupun tidak terikat pada syarat. Ibadah khusus itu terikat pada syarat, niat, syarat, masa, tempat. Bagi contoh solat, ada rukun tertentu, syarat tertentu. Tapi kalau ibadah umum, walaupun tidak terikat dengan syarat, tapi ia dimulai dengan niat yang jelas. Contoh, nak makan, ibadah umum untuk makan, asalnya harus, tapi niat makan kerana Allah, nak beribadah, maka barulah dia jadi illa liya'budun. Kalau makan saja-sajalah. Apa saja amalan yang kita kena lakukan, perbuatan amali di dunia ini, maka kita berusaha untuk niatkan dengan jelas. Niatkan dengan jelas. Terutama ibadah yang umum, yang terbuka. Kalau ibadah khusus kita nampak dah, itu pun bahaya juga. Bagi contoh solat, niat, rupanya niat dalam niat. Hati-hati. Nak solat tapi nakkan dunia, itu salah. Sebab tu kita tekankan ibadat, solat, semua amalan kita niat kerana Allah. Apa saja hajat, permintaan, minta dengan Allah. Jangan ada dua niat. Jangan ada dua niat. Amalan yang kita lakukan terus panjatkan kepada Allah. Ibadah ni dia tak ada boleh, dia bila kata tepat ni, secara tepat ni, maknanya niat yang jelas dan tepat ni, maksudnya katalah solat tepat. Dia bukan kata mudah-mudahan hidup jadi senang ke, anak jadi baik ke. Tak ada masalah. Solat tepat untuk Allah, dah. Sedekah untuk Allah, dah. Tak ada nak tengok dunia balik. Tapi kalau nak dunia ni, macam mana cara dia? Doa. Ud'uni astajib lakum. Tengok anak tak dengar kata, angkat tangan doa. Ya Allah, anakku tak dengar cakap, bagi dia dengar kata ya Allah. Maka segala hajat kita ini tidak terikat dengan amalan kita yang kita lakukan. Hajat kita terikat dengan doa. Tapi doa ini akan terikat pula dengan amalan. Faham? Mana boleh berdoa dia tak beramal? Minta tapi tak kerja. Minta gaji tapi tak kerja. Kan? Minta dengan Allah tapi tak buat suruhan Allah. Macam mana? Tapi ada ketikanya Allah bagi juga. Allah bagi juga. Allah Maha Kaya, Maha Memberi, Maha Pemurah. Baik, kesimpulan kita ambil kat Ustaz 16 ni, dan kita ambil dekat justru itu perenggan yang terakhir. Justru amat penting bagi setiap yang bergelar Muslim untuk mengenali Allah SWT sebagai asas kepada pembangunan kerohanian dan material pengabdian seorang hamba. Mengenal Allah SWT adalah satu suruhan Islam bagi setiap yang mukallaf dan tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan dunia hingga ke hari akhirat. Dalam rangka menjayakan kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala perlu diakui oleh hati, dibuktikan manusia lidah, dan disempurnakan dengan pelbagai amalan zahir. Ini makna iman. Yang bawah sekali itu adalah makna iman. Iman tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, dan lisan menterjemahkan bil lisani, dan menterjemahkan dengan bil amali. Hati, lisan dan amal. Dan ia mesti benar, tepat dan jelas. Jemaah yang mulia Ta'ala, alhamdulillah, kita berhenti setakat ini dulu perbahasan kita. Baik, sebelum tu sikit, cuba tengok surat sebelah ni sikit. Tengok dalam bab menurut Imam Syafi'i di dalam Fiqhul Akbar. Nampak? Jadi tuan guru kita terus kaitkan dengan Fiqhul Akbar. Nampak? Ada peringatan muka sebelah ni. Habis daripada last kita berhenti dekat amalan zahir kan. Okey. Kalau yang ni muka 12. Yang ni muka 17. Sebab menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam Fiqhul Akbar. Ni yang saya kata ni kitab ni. Jadi kita nak buka kitab tu,
tak sempat. Tapi tuan guru kita buka dan syarah masuk dalam ni. Dan kita apa kita boleh buat? Kita boleh buka kitab tu, mendalami. Ini antara kitab yang awalan perbahasan dalam karya akidah yang besar. Kitab Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah. Antara kitab awal yang berbahas tentang akidah. Nama Fiqhul Akbar, tapi sebenarnya cerita tentang tauhid. Dia adalah hukum fiqh. InsyaAllah berhenti setakat tu dulu. Berhenti setakat tu kita akan sambung pada surat yang seterusnya. Ada soalan? Soalan tak? Ya. Tak tahu tak sesuai ke tak? Yang pertama kan, tentang asas kejadian manusia yang sebenarnya. Yang nak faham Ustaz, manusia ni kejadiannya dengan tiga usul. Maksudnya Nabi Adam daripada tanah, Hawa daripada tulang sulbi. Tulang rusuk. Manusia biasa Tulang sulbi tadi, aimani. tulang sulbi aimani. Maksudnya Aimani, tulang sulbi. tulang sulbi sumber aimani itu. Oh gitu. Okey, satu. Yang kedua, pasal nafsu Ustaz. Okey. Nafsu ni sebenarnya kedudukan dia sebagai musuh pada manusia ataupun satu bentuk gangguan ataupun sifatnya dia. Okey. Bagus. Nafsu tu. Nafsu ni bukan musuh, tapi dia akan memusuhi. Bukan musuh tapi memusuhi. Dia akan memusuhi kebaikan. Dia bukan musuh kita. Musuh kita adalah iblis, syaitan. Itu musuh kita. Sebab tu nafsu ni akhirnya dia akan jadi mutmainnah. Kalau musuh dia tak boleh dijinakkan. Macam tu kita nak jinakkan iblis. Alhamdulillah Ustaz, iblis dah jinak dah sekarang. Iblis takkan jinak. Musuh akan kekal jadi musuh selama-lamanya. Nafsu itu bukan musuh kita, cuma dia jadi tunggangan kepada musuh kita. Sama ada kita boleh menunggang dia ataupun iblis menunggang dia. Salah satu. Kita battle, kita lawan dengan iblis ni. Sama ada kita boleh menguasai nafsu atau kita dikuasai nafsu. Jadi sifat dia liar. Sifat nafsu ni liar. Liar nafsu ini cenderung kepada kejahatan. Dia kerja dia nak tibai orang, macam tu lah. Nafsu ni dia amarah bisu, Allah kata dia akan cenderung pada kejahatan. Tapi apabila kita usaha untuk mengenali Allah, melawan musuh Allah, musuh kita sebenarnya, musuh Allah sebenarnya musuh kita. Allah jadikan kita ni ada musuh, iblis. Allah ni pencipta. Siapa yang larat nak bermusuh dengan Allah, try sekali apa pagi sekali kan. Si iblis tu dia musuh dengan kita. Dia berdendam dengan Nabi Adam AS. Dia bukan berdendam dengan Allah. Dia tak marah Allah. Tapi dia marah bangkaunya pasal aku keluar. Dia tak marah Allah. Dan Allah dengan sifatnya maha pengampun, maha segala-galanya. Walaupun Allah murka pada kejahatan itu, tapi Allah tak pernah meletakkan satu keadaan yang terus macam kita, salah benci. Tak. Di sisi Allah sentiasa terbuka keampunan. Wa ima iblis sendiri pun ketika dengan zaman Nabi Musa AS nak minta ampun dengan Allah, apa lagi? Tapi dengan syarat hormat kepada Nabi Adam AS. Itu jam dia kata, time hidup pun aku tak hormat, ni kan mati katanya. Sombong tu. Kalau macam itu pun kau iblis, kau lantak kau sama kau mati. Jadi nafsu bukan musuh. Jangan marah nafsu. Tak guna marah nafsu. Tapi dia perlu dimarahi. Kita jangan marahlah. Dia perlu dimarahi, dia perlu ditegas, dia perlu dibakar oleh seorang guru yang ada kolbu untuk marah nafsu ni. Sebab dia rekrutmen. Sifat dia liar, dia mesti ada yang mendidik.
Dia tak ada macam kuda liar, riba jinak sendiri, tak ada. Dia mesti ada yang menjinakkan. Yang menjinakkan tu sahaja yang akan boleh tegur, tegas, batu. Macam contoh kita, suami isteri. Yang mendidik isteri, suami. Ada. Suami pula, yang mendidiknya, ayahnya, ibunya. Dia tak ada suami tu terdidik sendiri, gurunya. Dia mesti ada yang akan mendidik. Dia mesti akan ada. Sebab apa, kenapa kena ada yang mendidik? Kerana kita ada nafsu. Dan nafsu itu litakdibi, kena dididik. Dia sifatnya liar dan dia bukan musuh kita. Cuma adalah perbincangan yang berbicara tentang nafsu ni musuh itu. Cuma nafsu ni boleh jadi musuh bila dia sudah menyebelahi iblis. Dia mula jadi tunggangan iblis. Maka dia akan jadi musuh kita. Ketika itu kita bermasalah lah. Sebab dua dah bergabung, iblis dan musuh dah bergabung. Iblis dengan nafsu dah jadi musuh kita, kan jadi berat lah. Patutnya iblis saja. Nafsu ni jangan jadikan dia musuh kita. Once dia jadi musuh kita, dia serang kita habis-habis dengan iblis, habis kita. Itu yang akhirnya boleh jadi murtad, boleh jadi bunuh diri, bunuh orang, macam-macam lah keburukan. Kerana apa? Kerana telah bergabungnya dua kejahatan, iblis dan nafsu. Hati-hati. Sebab tu kita kena minta Allah, bagaimana Nabi Yusuf AS, ayat berapa saya lupa, boleh cari. Ya Allah, rahmati nafsu. Saya boleh cari ayatnya, surah Nabi Yusuf. Ketika berdoa minta Allah rahmati nafsu, barulah ketika itu nafsu tunduk. Tambah sikit poin tu. Dalam proses nak mengenali Tuhan, kan mengenali diri. Manusia ada beberapa unsur, nafsu, korin, roh. Jadi diri mana yang kenal? Poin tu. Yang kedua, yang diazab nanti korin, roh, hati. Macam mana poin tu? Baik, bila sebut mengenai diri, bila dipecahkan pada unsur diri ni, kita tak nak kena unsur itu. Kita tak nak kenal dalam diri kita ni roh, jauh sekali. Roh rahsia Allah. Nak kenal qarin, langsung tak kenal, tak nampak. Nak kenal tentang sifat diri yang gaib dalam, tak nampak juga. Jadi yang dimasukkan kenal diri itu adalah pergi kepada kelemahan dan kekurangan, iaitu sifat mahmudah wa sifat mazmumah. Itu sebenarnya konteks tasawuf. Mengenali diri itu adalah melihat sifat yang ada pada diri yang bersalahan dengan kebenaran. Itu sebenarnya mengenai diri. Dan contoh mengenai diri, sifat kita mendengar. Kita tengok diri kita mendengar. Betul ke diri kita mendengar ni? Kenal diri kita betul. Oh, kita ni pekak, tapi yang mendengar ni Allah. Tu masuk mengenali diri tu. Akhirnya fasada jasad, binasa jasad, ternyata kekuasaan Allah. Itu sebenarnya mengenai diri. Adapun ada cuba yang untuk mendalami tentang dalam-dalam diri, itu kadang-kadang terus terkeluar daripada kewajipan, tuntutan. Sebenarnya bukan itu kita nak kenal diri kita. Sampai rahsia-rahsia, bukan rahsia pun, kadang-kadang masuk halusinasi, masuk benda-benda yang tak sepatutnya dibincangkan, kan? Dan ianya tidak bermanfaat pada perbahasan nak mengenal Allah. Nak mengenal Allah ni kena bezakan mana baik mana buruk. Sebab untuk menuju kepada Allah tidak dengan keburukan, menuju kepada Allah itu dengan kebaikan. Maka tinggalkan keburukan, zahirkan kebaikan, maka tujulah kepada Allah. Macam itu. Sebab contoh antara pengajar hakikat kehidupan, kita mengaji mengenal diri, pada diri ada kasih sayang. Kaji pula pada rumah tangga. Nah, nak mengenal Allah dengan kasih sayang itu kita nak buat pergi jumpa Allah. Sebab tu kita nafikan bukan isteri, bukan anak. Kita bagi itu ayat trigger je saya nak petik. Nak tengok melekat tidak dengan jasad tu. Rupanya melekat sayang dengan jasad. Sebab tu marah bila kita sentuh tentang isteri, sentuh tentang suami, marah. Walhal kita nak kembalikan perbahasan yang hak. Sifat sayang bertemu maha kasih sayang. Sifat kuat bertemu yang maha kuat. Itulah sebenarnya mengenai diri. Baik, tentang diazab itu adalah seluruh kembali jasad, dihidupkan kembali. Macam mana kita hari ini rasa diazab
sakit hati, badan sakit, macam itulah kita dihidupkan kembali di hari akhirat, dan di dalam neraka na'udzubillah min zalik, malah azabnya lebih dahsyat daripada sekarang. Semua kena. Fizikal dihidupkan balik. Fizikal kita ada sekarang, rupa tak tahu Allah alam macam mana. Kan? Dalam hadis banyak dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang. Kita tahu macam mana, dan di dalam tu dibakar jasad. Bukan dibakar roh, tak ada. Allah jadikan balik macam mana kita ni. Kalau sekarang contoh kena pukul, terseksa, sakit hati, macam itulah. Sebab tu saya bagi tahu kadang, keadaan susah kita kat dunia ni sepatutnya gambaran susah kita di akhirat sana. Alang-alang nak susah, biar susah sungguh. Alang-alang kita nak berusaha tak nak susah, biar berusaha sungguh-sungguh tak nak susah. Jangan kita, sebenarnya Allah bagi gambaran, dunia ni gambaran akhirat. Cuma bergabung keduanya, susah senang duduk sekali, sakit sihat duduk sekali. Di akhirat, sakit terpisah, sihat terpisah. Susah terpisah, senang terpisah. Yang sihat, senang, syurga. Sakit, susah, derita, neraka. Sebab tu kadang-kadang kalau kat dunia orangnya sakit, orangnya ni, dia akan cakap macam neraka tu. Tapi kita jangan jumpa, kau ni Allah dah terjemahkan neraka dengan kau ni. Semacam memang kena sipu memang sekali. Wa imam, Nabi kata betul, demam kan, panas kan, bahang api neraka. Nabi kata sejukkannya dengan wuduk. Memang kalau rasa badan panas, bahang tu, itulah bahang api neraka. Patutnya demam tu kita dah, ya Allah macam inilah panas neraka, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Sebab tu setiap kesakitan diselangi dan disertai dengan istighfar. Sebab sakit tu gambaran neraka sebenarnya. Contoh pergi hospital, nak tahu itu lah. Walaupun hospital tu dengan design katil empuk, katil apa, kuku ke kowe ke, bubuh lah katil apa pun segala bala kat hospital, tetap dia kata aku tak nak duduk sini. Sebab hospital gambaran kesakitan. Walaupun nak sihat, tapi sakit. Jadi bila tengok situ, terputus segala nikmat. Dan begitulah neraka, terputus segala nikmat. Jadi jawapan tadi adalah bagaimana kita di sini, begitulah kita di sana diazab, malah lebih dahsyat lagi. Nah, kita tukar pula. Macam mana seronok di sini, begitulah kita seronok di sana, malah lebih dahsyat lagi. Duduk sembang-sembang, makan-makan, minum-minum, borak-borak kan. Gosip tak ada. Sini ada gosip, habis hilang kepala, padan muka. Sini sembang, siap tengah makan buah ni, geng-geng ni, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, semua jumpa di surga balik. Amin. Jumpa balik. Jemaah, ini bukan kita buah kita makan dulu ke waktu kita tak laki dulu. Surah Al-Baqarah 25. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Bukan buah ni kita pernah makan dulu. Nampak? Kita kat syurga borak balik waktu kita kat dunia. Rugilah kita kat dunia, kita tak borak-borak macam kita ingat kat syurga. Patut kita kena divert ke balik. Sebab bila kita di sana, kita akan mula recall waktu kita kat sini. Allah ruginya lah, dulu aku suruh datang, tak laki tak datang, pemalas kata contoh. Ya Allah, kalau aku tahulah datang inilah membuat aku dekat dengan kau, pahala aku datang, biarpun merangkak. Allah Allah. Okey, clear? Alhamdulillah. Satu lagi okeylah. Beza antara usaha, amalan dan doa. Okey. Bukan ke doa tu pun amalan dan salah satu usaha. Kenapa yang macam apa ada beza doa dan amalan? Dia bila kata beza tu adalah perletakan dan keperluan. Doa ni peletakannya ketika berhajat, tetapi daripada susu galuk amalan yang satu. Cuma bila sebut amalan, itu adalah perbuatan semua yang kita lakukan, termasuklah doa sepatutnya. Malah doa ra'sul ibadah, kepala bagi ibadah. Seluruh ibadah ada pembicaraan tentang amalan. Ini amalan, perbuatan. Perbuatan. Cuma bila kita kata amal, jangan kaitkan, jangan kita beramal untuk berhajat lain. Berdoalah, walau berdoa pun amalan. Cuma bila kita bawa keluar perbincangan doa, kita nak khususkan pandangan doa untuk hajat tadi.
Itu perletakan berbeza. Walhal ini sama. Begitu juga dengan usaha. Hari ini mereka meletakkan usaha tu pada tempat, contoh untuk bekerja dapat duit, itu usaha. Walhal amalan juga usaha. Tapi ketika perbincangan itu tengok pada keadaan dia berubah, maka dia pun katalah usaha kerja tu adalah usaha. Walhal usaha itulah seluruh perbuatan kita, itu dinamakan usaha. Tinggal lagi usaha kita ke mana? Kepada Allah ataupun ghairillah, selain Allah. Kalau usaha kita terpisah, amalan lain, usaha lain, sebenarnya dia akan rosak. Sepatutnya kita kena jadikan seluruh usaha kita amalan. Seluruh usaha kita jadikan amalan. Dia panggil mengakhiratkan dunia. Kita bekerja itu adalah amalan kita. Dan itulah usaha kita. Usaha apa? Untuk mendapatkan ridha Allah, untuk dapatkan pahala, di samping mendapatkan habuan dunia. Sampingan dunia ini kerana padanya wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan bahagian kamu kat dunia. Allah kata, apa nak pakai duit silakan, tapi yang utama itu adalah kerana nak beramal, nak bekerja. Soal contoh perempuan kan sentuh bak harta, habis marah semua orang, kecuali orang di sini lah. Kalau marah juga yang saya tahu, rasa rendah kat perigi belakang tu kata, tak berapa nak menjadi gamah. Kita kata bukan salah bekerja, salahnya fikir nak harta. Walhal bekerja je lah, janganlah fikir harta tu. Ini sebab nak harta lalu aku kena bekerja. Niat tak betul lah. Orang bekerja lah sampai dapat harta. Ini nak harta lalu aku nak bekerja, lalu sekali aku dikerjakan. Tak ada apa. Bekerjalah sehinggalah kamu berharta. Ini sebab nak harta lalu aku kena bekerja. Poinnya harta. Walhal kerja itu adalah amalan. Patutnya bukan salah wanita bekerja. Salahnya dia nak ada harta. Salah ke Ustaz? Salah itu niat dia tu salah lah. Oh salah ke Ustaz saya niat nak ada harta? Dah nak ibadat kan? Adakah ibadat kita nak harta? Nak pahala. Walaupun ibadat tu perlukan harta, tetap kena pahala juga. Tak boleh ada dua niat. Niat tadi kena bersih kan? Satu je niat pahala. Nak pahala, harta kemudian. Sebab tu gaji pun hujung bulan baru dapat gaji kan. Ada bila bekerja tu baru dapat gaji tu. Kalau ada tahulah negara mana buat. Kalau lah hari pertama kerja, hari pertama dapat gaji, itulah hari terakhir dia kerja. Macam tu tutup bengkel habis semua company. Kenapa ujung duit ujung sekali? Kerana nak bagi tahu bukan itu yang utama. Allah pun dah susun dah takbir hidup ni secara tanpa kita sedar. Sama juga macam Tuan Guru Datuk Ismail kamu kata apa? Beliau kata kalau kita berubat sebab nak duit, berdosa. Kita mengubat sebab nak duit, niat. Tapi kalau mengambil duit sebab berubat, harus. Bila dah berubat, lepas tu baru ambil duit, tu harus. Dah bersilat semua dengan kuntilanak semua, jin bertendang turun daripada gunung mana dah. Dah letih macam tu, tuan rumah ulu ni Ustaz buat suka hati. Terima kasih, alhamdulillah. Lepas tu bagi dua dekat jin tadi. Nah, terima kasih. Pernah beli hajam. Bagi dua kat jin ni kan. Aku punya bahagian mana? Ya ada tu Ustaz, hanya main. Dia jaga ni berlaku. Tapi kalau dia mula awal-awal fikir 5 orang, kena ada 5 orang lagi sakit ni, cukup 500 ni apa? Dia cari siapa sakit. Sebab bulan ni short. Itu haram. Berdosa. Niat bukan kerana Allah jadi dosa. Tapi kalau bekerja niat kerana Allah Ustaz, tak fikir duit ke? Duit tu tak payah fikir, memang datang pun. Memang nak kena bayar dah. Ni list. Tak payah fikir, bank tolong fikir kan. Bayar. Ya kata. Tak payah fikir, ramai tolong fikir kan. InsyaAllah. Jadi ibadat tu sebenarnya satu, semua satu. Bila dalam perbincangan kita pisahkan, tapi jangan terus terpisah. Sepatutnya ada perbahasan untuk menyatukan balik. Wallahualam. Okey jemaah sekalian, mari kita tutup hari ini dengan munajat umat. Kita tak baca hizib Nawawi.
Okey, buka, kita boleh ada yang bawa air, kita boleh buat ruqyah. Kita baca qiraat bi qiraatil Fatihah, sabah qiraat, arba'ah syarah riwayat. Boleh? Siapa yang anak-anak yang mana nak minum bawah tu boleh dah bawa. Makan ke apa ke boleh. Bawa bagi anak-anak minum. Bagi. Tak apa boleh. Sila. Bawa. InsyaAllah kita bacakan surah Al-Fatihah dengan qiraat 7 dan 14 riwayat fi kulli hajat. Mudah-mudahan Allah terima segala hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada negara Malaysia yang jauhkan berbalak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan besar kepayahan kau. Nas'aluka an ya Allah bi kulli hajat ya Rabb khususan semua jemaah yang ada pada kami ya Allah semuanya Allah kabulkan segala hajat kami dunia akhirat memudahkan urusan kami dunia akhirat. Nas'aluka an ya Allah kulli hajat ya Allah ya Allah ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah semuanya memuliakan Allah SWT. Syukur kepada Allah. Saya sudah munajat umat di qiraatil Fatihah 7 qiraat 14 riwayat. Nah, ada yang mungkin tak tahu lagi, terutama yang ikut PT ni. Sebab tu kena tahu. Biasalah kalau dah tahu tu terus. Mat 2 rakaat, ustaz 2 rakaat. Kita baca 1 rakaat nanti kan. Ni kita baca qiraat 7. Qiraat 7 14 riwayat. Dah maklumkan semua mungkin tengah-tengah masuk kot. Kita qiraat 7 14 riwayat fi kulli hajat. Alhamdulillah syukur. Amalan yang kita bacakan tadi pun silsilah susu galungnya sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana saya dapatkan daripada Sayyidul Fadhil Datuk Syekh Salahuddin Umar Aqari fi kulli hajat. Dan setakat ni masya-Allah tabarakallah. Amalan ini telah Allah perkenankan untuk dibacakan di hadapan Kaabah Makkah Al-Mukarramah. Di saat ketika itu menukar umrah, suami tuan cikgu dengan suami kan bawa balik umrah kan, bawa seminggu sampai.
Bawa balik berapa hari? Kedua hari? Tiga? Baru lepas? Oh, seminggu dah lah. Alhamdulillah. Suasana macam mana okey? Minggu saya nak balik kampung lah ni. Tengok. Siapa ni ikut saya nak balik kampung? Ada kan? Saya rasa balik kampung. Balik kampung. Baik. Jadi alhamdulillah Allah izinkan qiraat ini dibacakan Fatihah. Waktu itu jemaah sekalian memang ajib lah. Takjub lah keajaiban Allah. Ramai 80 orang lebih duduk depan Kaabah tu. Ni botol air ni penuh depan dataran tu. Alhamdulillah tak ada lah satu polis Mekah tetap hazza bid'ah, hazza bid'ah. Tak ada. Maknanya betul lah tu, diizinkan. Betul sungguh. Lama duduk ceramah lagi, kemudian baru kita baca munajat umat. Dan ianya mudah-mudahan lah, walaupun kita tak boleh nak buat setiap masa, setiap kali jamaah, tetapi mudah-mudahan dia menjadi sebagai pemula dan ianya barakah pada semua jemaah yang ikut roh kembar jiwa, insya-Allah. Allah izinkan baca Al-Fatihah. Dan yang kedua, Allah izinkan saya baca di Masjidin Nabawi. Siap kena panggil polis, itu kena panggil polis tegur lah. Kena panggil polis sebab dua kesalahan. Yang pertama pakai bukhar, asap. Dia sebut hazza bid'ah, padahal dia pun merasap juga. Bila kita hazza bid'ah, sabar je. Betul lah tu, dia takut kita ni buat apa berasap-berasap ni. Kemudian dia baca, dia dengar, dia ada SB dia dengar. Dia kemudian dia cakap dengan dia punya tim dia tu, biqiraati sabah katanya. Hadza ma fi muskilah katanya. Tak ada masalah lah ruqyah tu. Tapi yang masalahnya asap tu. Masalah asap. Saya kena panggil masuk dan pakai mikrofon. Dia kena panggil polis masuk, ambil pasport, kena tulis, kena sign. Jadi lama juga dalam tu, kemudian baru keluar. Tu di Masjidin Nabawi. Di Makkah sekali je waktu haji Februari. Tu SB dia datang. Waktu tu saya pakai gimbal. Itu kesalahannya gimbal tu sebenarnya. Tapi sebab Allah nak buat orang datang, penjaga situ datang tengok buat. Jadi alhamdulillah sebab tu saya buat pengajian kat dalam Masjidil Haram. Dan biqiraat Fatihah tadi dah dibacakan di depan Kaabah. Mudah-mudahan ianya asbab petanda lah. Dan azam siapa yang pergi lagi nanti buat umrah balik kampung nanti, niat satu, apa-apa amalan yang kita amalkan di sini, pastikan berusaha kita amal di sana. Kalau kita Allah takdir tak semua ya, hati-hati, tak semua kita boleh konsisten tiba nak buat kat sana. Jikalau ditakdirkan Allah izinkan buat di sana, ketahuilah amalan itu diterima. Ada seorang sahabat saya ni, jadi yalah, dia pengurus kuliah. Antara yang bawa masuk Ustaz Zahidul, orang panggil dia Abang Jan. Dia cerita apa? Tak apalah, saya cerita. Bukan dia cerita, saya cerita tak apa. Dia cerita lah Ustaz, sana dia haji ni ada masa waktu duha tu lapang masa. Apa dia buat? Dia menguruskan kuliah kat sana pula. Dia duk kumpul Ustaz kat sana pula. Tak tahu apa saya buat. Saya buat penganjur kuliah kat sana. Cakap, saya tu cakap, bang katanya, kalau itulah apa yang Allah takdirkan, maka apa yang kita usahakan suatu dekat Malaysia dulu, urus ustaz-ustaz kuliah, amalan tu diterima oleh Allah. Menangis. Yalah, benda yang kita tiba Allah gerakkan kita buat waktu tu. Panggil ustaz, memang kan haji kan ustaz ada, panggil susun waktu kuliah duha. Sama macam dia susun kat sini. Tiba kat sana dia boleh buat. Masya-Allah, tabarakallah. Sama dengan amalan ni. Alhamdulillah Allah izinkan waktu bulan Ramadan lagi. Kemudian yang Al-Hadid tu lah bulan Ramadan lagi, Imam Sudais baca full ayat Al-Hadid di malam 27. Susunan ayat baca kan, dia khatam Al-Quran kan, malam 27 jatuh Al-Hadid, diimamkan oleh Al-Imam Sudais. Masya Allah. Ini satu petanda-petanda. Kita dalam beramal kata Ustaz Ghazali Ibrahim, sahabat saya juga, adik pada arwah Ustaz Ghazali Rabbani. Beliau kata apa? Entah kalau beramal ni, minta Allah tanda supaya kita nak istiqamah kan. Minta tanda yang baik-baik, mesti jumpa insya-Allah. Itulah, jumpa banyak. Alhamdulillah. Wallahu a'lam, itu saja. Baik, ada masa lagi. Jadi setakat ini saja perbahasan kita pada
hari yang penuh barakah ni kita akan jumpa pada siri akan datang, insya-Allah. Setiap minggu kita akan ada talaki. Maka ikutlah mana yang nak datang setiap minggu silakan. Tapi kerana tak boleh datang setiap minggu tu, saya kena ada kelas setiap minggu. Faham tak tu? Saya yang pula kena ada setiap minggu. Saya berbuat muka kan. Yalah kan, kalau selang-selang kan, kalau tempoh pula tak dapat, sian pula kan. Setiap minggu saya ada. Pilihlah waktu-waktu bila yang free. Nampak? Azam ni kan buka terus guyup, saya bagi tahu kan. Buka kitab dah tutup lepas ni. Cabaran Ustaz, jangan. Sekali dah buka jangan tutup. Pastikan habis, malah kembangkan. Insya-Allah. Wallahu alam. Menampung maaf pada saya, ada kekurangan, tak kasar kata, tu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang penuh barakah. Wallahu alam. Sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa sallallahu wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah atas al-Baqarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu